Maka seterusnya tanpa melengahkan masa, kita akan mendengar sisi pandang dan juga idea-idea yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asri Zainal Abidin sebagai seorang ahli akademik yang setakat ni belum lagi mengisytiharkan untuk menyertai mana-mana parti. Dan atas pentas ini Dr. Asri merupakan orang yang kita katakan yang neutral lah, neutral, walaupun 2-3 hari lepas dipinang oleh kelompok parti-parti tentu dalam negara. Apapun, kita akan dengar hujah bagaimana sisi pandang Islam khususnya dalam kita nak menolak politik jijik, politik kotor yang berlaku dalam negara kita. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mengurusi kedua-dua rakan saya, rakan sebenarnya, Dr. Zudi, juga sahabat, dan Profesor Madya Dr. Ashraf Wajdi, sahabat lama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dah ketinggalan kapal terbang tadi. Saya pun rasa tak datang tidak mengapa, kerana kedua-dua inilah merupakan tokoh besar yang boleh bercakap tajuk ini. Cuma ni tambahan sajalah. Saya rasa apa yang telah dikemukakan oleh kedua-dua panel sebelum ini, kita semua bersetuju pada asasnya dan juga pada perincian yang disebutkan. Ada kesalahan ramai orang di dalam menyertai politik. Apabila manusia jadikan medan politik itu ialah medan cari makan, ataupun politik itu adalah kerjaya dia, yang mana dia tak ada ruang lain untuk hidup melainkan mesti menjadi manusia politik dalam apa erti kata sekalipun. Kita sebut dalam bahasa lunaknya manusia politik, walaupun bahasa Inggeris sebut political animal, yang lebih buruk dengan ataupun makhluk politik. Dalam agama asasnya, kalau kembali kepada prinsip Islam, Nabi apabila sahabat minta jawatan, Nabi kata, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kami tidak lantik jawatan ini orang yang minta dan orang yang teringin, bercita-cita untuk memilikinya. Sarjana Islam seperti Al-Hafidh Ibn Hajar menyebut, kerana apabila orang itu ada cita-cita kepada satu jawatan yang bahaya, bererti ada kedangkalan akal. Orang tak pergi kepada politik melainkan semata-mata kerana ingin menyelamatkan umat, menyelamatkan negara, menyelamatkan masyarakat. Bukan tempat untuk dia bersuka-suka dan menjatuhkan sesiapa saja yang dia rasa perlu dijatuhkan demi kepentingan cita-cita politik. Ini asasnya. Sebab itu Al-Imam Al-Qurtubi umpamanya membahaskan bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam apabila meminta ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku menguasai khazanah Mesir. Al-Qurtubi menyebut jawatan boleh diminta apabila ataupun seorang boleh berusaha mendapatkan satu jawatan apabila dia rasakan jika orang lain daripadanya mengambil jawatan itu, maka negara ataupun masyarakat berada dalam keadaan bahaya. Kalau setakat seronok-seronok orang lain jadi pemimpin, aku pun teringin nak jadi, dia bercanggah dengan apa yang dipahami di dalam ajaran Islam. Ini adalah asas yang Nabi cuba tanamkan supaya sahabat takut dengan jawatan. Orang yang saleh dan baik seperti Abu Dhar, bila minta jawatan, walaupun Nabi sayang kepada dia, dia baik, kuat salat orangnya, tapi persoalan kepimpinan
bukan persoalan kesolehan saja, tapi persoalan kemampuan untuk mengendalikan jawatan. Nabi menyatakan, ya Aba Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi ma 'alaiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai Abu Dzar, engkau dhaif, jawatan ini adalah amanah. Ia pada hari kiamat merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Maka generasi yang baik, mereka takut dengan jawatan. Tetapi apabila generasi berubah, manusia berjuang untuk mendapatkan jawatan di atas apa harga pun, termasuk maruah orang lain. Politik jijik yang cuba kita bahaskan pada hari ini, saya rasa maksud penganjurnya apabila kita semua juga rentetan daripada beberapa peristiwa kebelakangan ini. Sebenarnya, seingat saya dulu pun kaki pergi dengar ceramah politik juga. Saya ada sahabat-sahabat UAE, dia tahu, dia selalu kadang-kadang bawa saya pergi dengar ceramah. Begitulah ceramah politik di Malaysia ni. Ahli politik sepatutnya kerjanya membentangkan idea. Apa yang boleh saya tawarkan kepada anda jika saya menjadi pemimpin? Maka pandangannya, politik idea. Apa yang mampu dia lakukan, ketajaman ideanya, apakah jenis masyarakat yang hendak dilaksanakan, islah yang hendak dibuat. Tapi kalau kita pergi dengan ceramah macam tu, orang kata orang utara kata ceroy. Ceramah politik yang baik ialah politik yang menyelak kain orang, yang suka cerita fulan sampai benda dalam rumah tak semayang subuh. Kita tak tahu. Fulan kaki perempuan, tidur dengan perempuan ni. Maks tentang zina, tentang berbagai-bagai lagi. Bahkan kadang-kadang sampai kepada sifat fizikal yang Allah larang. Hidung besar terowong muasim, saya pernah dengar. Bukan hari ini, sudah lama perkara ini berlaku. Tapi orang jadikan itu bahan senda gurau politik. Bahkan kadang-kadang orang lukis kartun politik dengan watak-watak yang menghina sifat orang lain yang dilarang oleh syarak. Dosa manusia bahagi kepada dua. Satu, dosa yang bersifat peribadi antara dia dengan Allah. Seperti tadi Dr. Ashraf telah urai sebahagian. Dosa yang seperti ini Islam cuba tutup. Ma'is bin Malik, apabila dia datang pada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi pusing kanan, Nabi pusing kiri, Nabi tak mau tengok Ma'is. Nabi nak suruh dia pergi, selesaikan, kau taubat dengan Allah. Tapi Ma'is berterusan sehingga 4 kali. Dalam riwayat Muslim, seorang lelaki datang pada Nabi, ya Rasulullah, alajtu imra'atan fi aqsal Madinah fawaqa'tu 'alayha. Wahai Rasulullah, aku berubat satu orang perempuan di hujung bandar, kemudian aku berlaku padanya maksiat, kecuali aku tidak berzina. Hak lain semua aku buat. Nabi diam. Sayyidina Umar bin Khattab yang berada bersama dengan Nabi menyatakan, qad satarakallah law satarta nafsak. Allah dah tutup aib engkau, mengapa tidak kau tutup saja aib dirimu? Dia pergi. Kemudian Nabi panggil. Nabi baca ayat Quran, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan menghalau kejahatan, menghapuskan kejahatan. Nabi tutup, tak mau bangkitkan. Umar bin Khattab pernah memecat salah seorang panglimanya yang masa free, masa kosong, tanya tentera, kau cuba cerita apa dosa yang pernah kau buat dulu.
Sampai pada Umar pecah. Allah telah menutup aib orang, dia sebagai kepala tolong duk buka pula. Ini perkara yang Islam mau manusia tutup. Sebab tu hukum qazaf besar. Tak boleh tuduh manusia melainkan 4 orang saksi. Kalau 3 orang tengok, 3 orang ni orang baik pun, tak cukup 4 tak nak. Bukan Islam kata dia tak berzina, mungkin dia berzina. Apabila kita tak tuduh orang tu berzina, bukan kita tak percaya kata dia berzina, mungkin kita percaya dia berzina, tapi kita tak tuduh. Sebab agama tak benarkan untuk menuduh. Kepercayaan yang kau simpan dalam dirimu, itu antara kau dengan Allah Ta'ala. Tapi melafazkan tuduhan tidak boleh. Kena membabitkan marah. Kalau dia berzina sungguh, ada mahkamah dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu salah satu ciri Suruhanjaya yang mencegah kemungkaran peribadi dalam agama, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, an yakunal munkaru zahira, hendaklah mungkar itu zahir, jelas, terpampang. Jika seseorang mengunci pintu rumahnya, maka tidak boleh dia diintip, kata Al-Imam Al-Ghazali. Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut hal yang sama, menyatakan tidak boleh bahawasanya memasang alat perakam kamera untuk mengintip maksiat pribadi, tidak boleh. Seperti mana kita tidak boleh dedahkan tuduhan-tuduhan ringan kadang-kadang. Tuduh orang ni, ceramah politik tuan-tuan pergi. Hari ni baguslah ramai orang sedar, tapi sebelum ni ramai orang suka tuduh orang juga. Yang kedua ialah maksiat yang membabitkan antara seorang dengan orang lain, membahayakan orang lain. Rasuah, rompak, rogol, paksa orang, seks, seperti zina, seperti rogol, atau meliwat orang secara paksa, ataupun merompak harta benda orang, mencuri harta negara. Hal ini didedahkan kerana ada orang yang zalim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka diterangkan perkataan yang buruk melainkan orang yang kena zalim. Politik menjadi kotor bukan bermula pada hari ini. Ia telah bermula lama. Saya nak menyebut kepada semua, sama ada UMNO dan PAS, PKR, orang Islam ini, cerita suka dedah masalah peribadi ini haram di sisi syarak. Nabi ketika haji yang terakhir, Nabi ingatkan, inna a'radakum wa amwalakum, sesungguhnya maruah kamu, harta kamu, wa dima'akum haramun ka hurmati yaumikum hadha, haram untuk ditumpahkan seperti mana haramnya pada hari ini, yaitu hari haji. Maka kita lihat kebanyakan penceramah politik, dia hebat, sama ada di atas pentas PAS ataupun di dalam pentas UMNO semasa Perhimpunan Agung UMNO, kerana dia pandai condemn orang lain, pribadi orang. Maka dia menjadi penceramah yang lucu kerana boleh cerita masalah pribadi orang ni, pribadi orang ni. Tapi idea dalam pembinaan negara kontang. Nak cerita tentang buruk orang, ramai orang boleh cerita. Kak Kiah yang tak mengaji tuan sekolah sampai darjah 6 pun 3 jam dia boleh cerita, kalau bagi kat dia. Tapi untuk cari pemimpin yang dapat memberikan rumusan kepada pembinaan sebuah negara, bagaimana kerangka sebuah negara yang benar dan amanah dan aman, ini yang perlu dicari. Generasi muda yang kita harap ialah generasi muda yang berpendidikan, yang pemikiran mereka rentas pati. Rentas pati. Ini penting. Selagi agama ni dia haramkan, fanatik mazhab pun tak boleh. Sehingga tak mau tengok hujah.
Orang lain kerana duk kira mazhab kita, apatah lagi sedangkan mazhab itu didirikan di atas nas, di atas hujah, imamnya besar. Ini kan pula fanatik parti. Dulu ada orang sebut parti tertentu, kalau letak tunggul pun cap parti itu menang. Sebab fanatik. Makcik tu tak tahu apa. Makcik tak mau kenal siapa. Makcik nak tengok cap apa je. Allah suruh beri amanah pada yang layak, dia tak kira. Maka lantiklah macam-macam orang jadi pemimpin, tak tahu apa kadang-kadang. Kemudian mari dah sebahagian pula fanatik juga, walaupun berpendidikan. Dia dah cerdik sikit, tokoh parti dia buat benda yang terang salah, oh dia akan cari benda tu untuk dia bela. Cari dalil, cari nas. Kalau parti lain buat benda yang sama, dia cepat-cepat dia hukum. Islam larang fanatik antara agama pun. Ini kan fanatik antara parti. Juga khurafat. Saudara setuju tak? Oh, tak mau setuju pun tak apa. Khurafat, saya sebut khurafat dulu. Orang kata hanya parti tertentu sahaja yang boleh memerintah negara. Ini satu khurafat. Dan kita dah harap rakyat dah mula keluar pada khurafat itu. Yang penting manusia layak. Dan khurafat berikutnya menganggap hanya pemimpin tertentu saja yang boleh jadi Perdana Menteri, lain tak ada calon. Ini juga khurafat baru. Sehingga fokusnya kepada individu-individu tertentu. Maka kita seakan tak dapat keluar daripada kerangka itu. Maka kita lupa, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang yang kau ambil untuk memegang jawatan itu al-qawi, yang ada kemampuan, dan al-amin, yang ada amanah. Menggerakkan pemikiran politik rentas parti. Saya bukan menafikan kewujudan parti, tapi politik rentas parti. Kebersediaan untuk mengkritik, kebersediaan untuk berbeza, kebersediaan untuk memberikan pandangan yang lain sekalipun terhadap parti yang kita mungkin dokong, ialah keperluan bagi generasi yang akan datang. Jika tidak, pemikiran tidak berkembang. Bila dia masuk dalam sebuah parti, dia langsung saya tak boleh bagi pandangan melainkan apa yang parti saya kata saja. Kalau macam tu, parti awak tak perlu orang cerdik. Dia bagi mesin saja, dia ambil robot saya jadi duduk dengan parti dia. Kita perlukan orang yang bijak, boleh memberikan pandangan balas. Al-Khulafa Ar-Rashidin apabila naik ke negara, ada orang bagi pandangan yang berbeza dalam majlis mereka, mereka ucapkan terima kasih. Dan ini perlu dalam kerangka politik baru. Politik generasi baru ialah politik yang bersedia untuk menyatakan, saya puji orang Kelantan. Ni Dr. Ashraf orang Kelantan lah. Saya puji orang Kelantan kerana mereka bersedia membuat perubahan politik. Banyak kali mereka buat. Tak suka dengan parti tertentu, tukar. Besok tak suka, dia bertukar banyak kali. Ada negeri tak tukar-tukar. Saya tak kata kat Johor, saya cerita umum. Sehingga tak dapat keluar daripada kerangka pemikiran itu. Tak suka tukar. Jangan tak fanatik dengan parti. Ya, walaupun ada orang fanatik, saya tahu di Kelantan pun ada. Tapi yang bagusnya secara umumnya rakyat bersedia untuk tukar. Willing to change. Ini penting dalam kerangka politik baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kupasan yang cukup menarik, diceritakan tentang sirah, bagaimana situasi semasa dan apa matlamat khususnya bagi kita anak muda, golongan mahasiswa, untuk kita melihat masa hadapan negara kita khususnya dalam sektor politik dalam negara kita.